Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin arhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Allahumma ja'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dhalin wal mudillin. Allahumma amin. Sebelum kita tidur, kita mari tengok satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan surah Al-Baqarah bersangkut pautnya syaitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal qur'ani suratul baqarati man qara'aha fi baiti laylan lam yadkhulil syaitanu baitahu thalatha layalin wa man qara'aha naharan lam yadkhulis syaitanu baitahu thalathata ayyamin. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sakut paut dengan surah Al-Baqarah. Nabi memberi ringin kepada kita. Mula-mula dia suruh baca Iqra'ul Quran. Lepas tu dia suruh baca surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran. Setelah tu dikhaskan surah Al-Baqarah. Selepas ni pula hadis malam ni pula maknanya dia suruh kita baca surah Al-Baqarah. Siapa-siapa dia baca, inna likulli syai'in sanaman, setiap sesuatu sana itu sanaman, tanduk sana itu tempat melia, tempat tinggi seperti tanduk menatai, tanduk jangok lah dah menatai tu seperti kubal, lemung dah. Ya ada tanduk, ya gajah ada taring dia dah. Tanduk tu jangok. Quran seperti tu jangok melia dah. Likulli syai'in sanam, setiap sesuatu tu ada tanduk dia, ada tempat melia dia, ada tempat megah dia. Wa inna sanamal qur'ani, dan sesungguhnya kemegahan Quran, kemuliaan Quran itu adalah suratul Baqarah, surah Baqarah. Man qara'aha fi baiti, siapa-siapa dia baca pada rumah dia, lailan, pada malamnya, lam yadkhulis syaitanu baitahu thalatha layalin, syaitan tidak masuk 3 malam. Siapa-siapa dia baca pada malam saat itu, syaitan tak akan masuk rumah dia 3 malam. Ni Nabi ringin. Baca 1 malam 3 malam. Lepas tu pula waman qara'aha naharan, siapa-siapa dia baca di tengah hari, di waktu tengah hari, lam yadkhulis syaitanu baitahu thalathata ayyam, siapa dia baca tengah hari 3 hari saya tak masuk rumah dia. Ini baca malam, baca tengah hari. Di sini kita faham hadis ni, Nabi memberi ringin kepada umat dia. Siapa dia tak boleh baca setiap hari, tak kuasa nak baca setiap hari, maka dia baca 3 hari sekali. Syaitan tak masuk rumah dia 3 hari. Dia baca di waktu malam pula, semalam sekali dari 3 hari saat itu, syaitan tak masuk rumah dia 3 malam. Adapun siapa-siapa dia baca nak hari saat itu, syaitan tak masuk rumah dia. Ini seolah hadis ini memberi ringin kepada umat dia. Takut berasa berat sangat ke? Nabi peringin sikit. Tapi ada apabila kita dah kaji, maknanya keberkatan surah Al-Baqarah tak ada tu, berasa nak baca nak hari. Coba kita baca, kita buat dulu kata 3 hari sekali, 3 malam sekali, syaitan tak boleh masuk rumah kita. Kerana syaitan saat ni tu, apa dia masuk dalam rumah dia haru. Ni kata syaitan. Apa dia ada dalam rumah kita dia haru. Seperti tikus masuk rumah kita saat ni tu, haru kat dapur kita, haru makanan kita, haru bagi kita, dia makan makanan kita, dia kenak barang kita.
Tali royak dia kerik habis. Itu tikus. Perangai tikus. Perangai tikus ni dia kena barang. Mak kita boleh bunuh ya berubat tikus masuk. Mapuh tikus tu dah. Itu tikus. Tapi syaitan saat ni tu nak berubat tak boleh. Nak berubat tikus tak boleh. Syaitan saat ni tu. Panggil syaitan saat ni tu dia kena apa? Dengan suratul Baqarah saja. Ayat kursi suratul Baqarah. Ini syaitan. Nak tubah dia tak boleh syaitan. Dia masuk saat ni tu lebih bahaya daripada tikus lagi. Dia kena merusak segala-galanya. Keluarga kita, harta benda kita, kerja buat kita, ibadat kita. Dia masuk dalam rumah kita ni tu. Ini perangai syaitan. Dengan sebab tu kalau masuk syaitan itu dia haru. Ini hak Nabi royak. Kita ahli sains teknologi dia tak nampak benda ni. Dia tak tahu. Melainkan Nabi dia tahu benda ni. Dia royak kita ni percaya. Kan kaedah Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak bercakap dengan hawa nafsu. Ayat tu benar-benar. Tikus masuk kita boleh nampak. Ular masuk kita boleh nampak. Kita takut cakap dah benda tu dah. Tapi syaitan tu lebih bahaya daripada benda tu lagi. Rusak tubuh badan kita, rusak hati kita, merusak akal fikir kita, merusak kerja buat kita, merusak ibadat kita. Sampai nak semaya subuh puasa malam, nak semaya tahajud sementara dah dah. Berat syaitan duduk dalam rumah kita. Tubuh badan kita berat. Apabila syaitan ada ni tu. Malah nak bergerak, malah nak beribadat. Itu cara syaitan. Lebih-lebih lagi kalau keluarga saat ni tu dia merosakkan. Merosak lagi mana? Ya kaedah keluarga, kaedah laki bini saat itu, keluarga saat itu sebagaimana Tuhan telah firman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan." Tuhan jadikan mawaddatan wa rahmatan di antara suami dan isteri. Ini kaedah paling besar, sekali dalam rumah tangga ada sifat mawaddatan wa rahmatan. Kasih mesra kata dah. Di rumah tangga di antara suami dan isteri dan anak cucunya lah. Itu kaedah keluarga. Tapi kalaulah keluarga kita saat ni tu duk selerak tabak saat ni tu seperti mana dia kena dah rabuk mawaddatan warahmatan. Ni syaitan. Dia kena rabuk mawaddatan warahmatan. Dia supaya dia panggil orang kena komputer dah. Main komputer atau terasa sini apabila dia masuk weras dia ni ia rabuk ia punah habis dah. Demikian juga dalam rumah tangga kita saat itu apabila masuk syaitan rabuk rumah tangga ia punah habis dah. Apabila syaitan duduk dalam rumah tangga kita segala rabuk mawaddatan warahmatan dia rusak habis dah. Kasih mesra di antara kita dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan cucu kita. Terkadang-kadang kita tengok isteri kita saat itu beci, terkadang-kadang isteri tengok suami beci, terkadang-kadang anak saat itu tengok dua ibu bapa beci, terkadang cucu tengok kepada dua bapa beci, terkadang kita tengok anak beci, terkadang kita tengok anak cucu beci. Ini mana rabuk ia pun habis lah. Apabila syaitan masuk dalam gagu dalam rumah tangga kita. Dengan sebab tu kita pisah. Buaikan syaitan dalam rumah tangga kita. Jangan biar tapak. Jangan tapak dalam rumah tangga kita. Kerana tempat syaitan duduk saat itu, tempat dia duduknya dah jamai tempat dia duduk. Lepas tu bilik. Dia bilik katil kita tak tahu lama-lama saat itu tak tidur. Orang tak ada tidur, tak ada siapa dia tidur. Bilik kita kosong lama-lama, lambat dah 8 melek, tempat syaitan duduklah di situ. Kita kena baca ayat awal dengan ayat kursi kan, dengan 3 kul kan, kita sembuh dengan sembuh burung nak ni tu. Dia tak pasal banyak sangat dah. Bos saya tak duduk. Itu cara. Maknanya jamai tempat dia duduk, bilik kosong tempat dia duduk, tempat cemam mana, tempat bau busuk mana dia duduk situ. Tong sampah mana, tempat bau busuk mana dia duduk situ lah. Tambah-tambah lagi kalau kita tak, kalau rumah ke kampung zaman dulu sana itu, bawah rumah sana itu. Atau parit air tepi rumah busuk-busuk ni. Dia cak duk tempat busuk-busuk, cak duk tempat macam-macam setan itu.
Kalau dia duduk di situ, dia ganggu kita. Ganggu kita. Ganggu sifat mawaddatan warahmatan. Boleh menjadikan kita saat itu balah tidak ada buku panggil rumah tangga. Kepanasan tidak ada buku panggil. Benda sikit-sikit dia mudah jadi kepanasan. Kan sifat mawaddatan warahmatan tu dia tak ada lah rumah tangga kita. Dan sebab tu kita bisa hapus setan yang duduk di rumah tangga kita. Kita nak masuk rumah malam seperti kita klik malam-malam, kita nak masuk baca bismillah. Apabila kita baca bismillah masuk pintu rumah saat itu, kita bersalah, setan kata malam ni tak ada lah tempat duduk aku, malam ni tak ada lah tempat makanan aku. Tapi kalau kita masuk rumah kita di waktu malam saat itu, tidak ada bismillah, tidak ada bersalah, saya kata hasil ni malam ni aku boleh tidur dan aku boleh makan di sini. Ini cara setan. Setan dia kena serba-serbi. Dengan sebab tu apabila ada rumah saat itu, rumah kita saat itu payah nak bela anak cucu, payah nak bela keluarga. Suami pun sepatu juga, isteri pun sepatu juga, anak cucu pun sepatu juga. Dia haru setan ni. Dia haru setan ni. Dia haru setan. Lebih-lebih lagi dia saat itu pisah usaha dia saat itu nak cerai dengan laki bini. Kerana cerai laki bini saat itu dia boleh rawan. Boleh rawan. Dengan sebab tu kita, kalau kita saat itu berpegang dengan ajaran Nabi, dengan arahan Nabi, dengan suruh Nabi, setan saat ini tak boleh duduk rumah kita. Bilik mana tempat kosong, ataupun katil mana kita tak kosong saat itu, kita katuk itu dengan bismillah, dia tak boleh buka dah. Berita hadut nyala saat itu, Nabi suruh tutup. Makan ni hadut buka ni dia suruh tutup. Laku setan mengganggu kita. Setan mengganggu kita. Dengan sebab tu kita saat itu dengan setan kena jaga sungguh-sungguh benda ni. Kerana setan saat itu boleh merusak segala-galanya. Rusak maknanya keluarga kita, rusak perasaan kita, hati kita, akal fikir kita, kerja buat kita, harta benda kita, ibadat kita. Ibadat kita. Pertamanya setan ada rumah kita ni, kita mudah balah, mudah kriak, mudah benci di antara laki dan bini dan anak-anaknya. Lebih lagi dia boleh melemahkan nafsu kita, nafsu perempuan kan, nafsu si suami kan, nafsu isteri kan, saat ini dia boleh lemah. Cara dia tak ada saat itu. Cara setan ada. Ini beringat, setan ni maknanya penyakit besar kalau ada lemah. Tambah-tambah rumah yang kena buat kenak saat itu, dia tak tinggal mudah. Kalau rumah kena kenak saat itu, percamal dianya kalau kita duduk dalam rumah saat itu, berat tubuh, bahasa malah kerja, percamal dia. Kalau kat kedai pula ada tek kucing. Pak tek kucing duk berak jadi jamai mana, situlah percamal kita, situlah tempat dia mau buat kenak. Situlah tempat ada setan. Tempat dia mau katuk kedai kita. Ini percamal ya, setan saat itu dia guna menatah. We pun pergi berak situ, jadi deki situ. Seperti kita cuh pelita nyala tahu dah. Dia nak buat alih ni suruh tikuh, kita puh pelita tu balik. Pelita tu balik tu nyala rumah. Ini cara setan. Ganggu setan dari rumah kita. Dengan sebab tu Nabi suruh mampuhkan padamkan api dari rumah kamu. Inilah kalau kita tu ajaran Nabi, rumah kita selamat. Dengan sebab tu Nabi saya tahu tinggal baca surah Al-Baqarah. Siapa-siapa dia baca surah Al-Baqarah, Nabi kata hadis tadilah, siapa dia baca pada malam, satu malam, tiga malam saya tak masuk rumah. Siapa-siapa dia baca di tengah hari pula, 3 hari saya tak masuk rumah. Itu cara pongkan kita, rumah kita daripada setan, daripada gangguan setan. Setan ni siapa dia tak kena, dia tak tahu. Siapa dia tak kenal, dia tak tahu cara setan nak main kita lagu mana. Kita nak
nak berlawan dengan dia dengan alat senjata tak boleh lawan. Mereka nak lawan dia saat itu dengan ayat kursi dan suratul Baqarah dan 3 kul dan azkar Nabi ajar tu. Itu ya cara yang kita nak berlawan dengan setan. Selain tak salah kecap besar lah. Kecap besar terang mana pun, kita gagah berani terang mana pun, dia setan yang masuk setiap bucu. Masuk setiap pintu. Kita lemah di pintu mana, dia masuk pintu tu lah. Kita tomak pada harta, hanya masuk cara tomak harta. Kita orang berani, hanya masuk dengan cara berani. Kita orang penakut, hanya masuk cara penakut. Nak bagi kita takut lagi mana? Ni. Kita orang baik, yang masuk cara yang baik. Kita orang tok guru, hanya masuk cara tok guru lagi mana? Nah, aku ni aling pada demo, aku ni reti pada demo. Orang ustaz pula yang masuk cara ustaz. Orang ketua kampung hanya masuk cara ketua kampung. Orang tok email yang masuk cara tok email. Macam-macam jenis pintu dia saat itu. Dan lepas tu nak pagar setan saat itu tak dapat tidak dengan ajaran daripada Nabi SAW. Kerana Nabi saat itu dia tahu benda gaib. Tidak ada ahli sains nak kaji tak boleh kaji. Ahli sains nak royak tak boleh benda ni. Orang bijaksana nak royak tak boleh benda ni. Mereka Nabi saja yang royak boleh. Dengan sebab tu kita nak jaga rumah kita saat itu, bacalah suratul Baqarah. Nah, tak boleh baca setiap hari. Dan mulanya ulama kata kalau kita baca saat itu pagi petang. Itu mengikut ilmu tajribah, awak duk tajribah lepas-lepas dah. Nak mulai. Kita boleh pagi petang, pagi. Tak apa dah. Setiap hari. Kalau tak boleh setiap hari pula, Nabi kata baca 3 malam sekali. 3 hari sekali. Nabi suruh baca juga. Tak boleh setiap hari, mana 3 malam sekali, ada 3 hari sekali. Baru setan tak mengganggukan kita. Dia mengganggukan kita, keluarga kita, mana anak cucu kita, kerja buat kita, ibadat kita, dia kena semua. Ini perangai setan. Dengan sebab tu ilmu setan saat itu kita kena mengaji sungguh-sungguh. Pintu mana dia nak masuk? Dia masuk pula habis. Belakang tak apa, kiri kanan, atas bawah dia tak masuk. Kena sekat jalan, setiap jalan yang baik saat itu setan nak sekat belakang. Itu janji dia dan dia bersumpah dengan Tuhan. Dengan sekat manusia. Dengan segala itulah sekiranya ada kebaikan, tuncelah sebalah kepada saudara-saudara kita supaya saudara kita sini kenal setan itu lagu mana. Kerana benda setan ni kita tak nampak. Kita tak nampak, tengok dia nampak kita, dia nampak kita tak nampak dia. Maka kita nak tahu dia saat itu melalui Al-Quran dan melalui hadis daripada Rasulullah SAW. Itulah sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.